Tu kalau tak ada kesabaran yang tinggi tu, dah jadi lalang lah. Dia... Tunggu sekejap. Speechless. Walaupun awal-awal game nampak macam nak kena, tapi ujung-ujung Visakah yang kena. Lepas laluan yang lebih berliku lah Kedah pilih, akhirnya Kedah layak untuk ke peringkat seterusnya dalam Piala AFC untuk tahun ni. Sejujurnya aku sendiri pun tak ada lah letak expectation yang tinggi lah untuk pasukan Kedah. Yalah, sebab macam yang kita tahu lah, performance semasa Kedah dalam Liga Super pun tak berapa nak okey. Lagi nak letak high expectation kan, bukan apa, takut kecewa je lah sekali ujung-ujung. Yang tu yang aku malas tu. Rasa macam break dengan awet tu. Tambah pula first game hari tu kalah dengan Bali United. Lagilah. Bukanlah nak kata pandang rendah. Dah. Kita pandang tak jatuh punya. Cuma isu semasa pasukan lah. Yang tu hampa pun tahu kan. Tapi apa yang Kedah tunjuk dalam 2 game yang lepas memang tak dijangka lah. Aku sendiri pun tak expect Kedah boleh main macam tu dan skor banyak tu. So, jom kita tengok apa yang menarik dalam last game group stage antara Kedah dengan Visakah FC ni. Untuk first E, bagi pasukan Kedah, Coach Aidil ada buat 2 pertukaran daripada game yang lepas dekat bahagian keeper dengan bahagian tengah. Dan untuk pasukan Visakah, tak ada pertukaran yang mereka buat. Coach mereka masih mengekalkan first E yang sama waktu mereka menang 5-2 dengan Bali United hari tu. So dekat situ kita boleh nampak yang coach mereka ni still confident dengan set player yang sama. Yalah, menang 5-2 kot, bukannya sikit-sikit dengan Bali United pula kan. Kedah pun kalah kot. Dan untuk rekod kedua-dua pasukan ni, bagi pasukan Kedah dalam game yang lepas, Kedah menang 4-1 dengan pasukan KFC. Dan kemenangan tu lah yang hidupkan balik peluang pasukan Kedah untuk pi ke peringkat seterusnya dalam game ni. Tapi tak kurang hebat dia untuk pasukan Visakah. Macam yang aku cakap tadi, dalam game yang lepas, mereka pun mencatatkan kemenangan yang besar 5-2 dengan pasukan Bali United. Dan kalau kita tengok on paper untuk kedua-dua pasukan ni, sebenarnya dia ada 2 situasi yang berbeza. Untuk pasukan Visakah, disebabkan mereka menang besar 5-2 dalam game yang lepas dengan Bali United, so dalam game ni mereka hanya perlukan seri saja untuk layak ke peringkat seterusnya. Hatta kalau mereka kalah sekalipun 1-0 ataupun 2-0 ataupun 3-0, mereka still layak untuk pi ke next round. Nampak advantage yang mereka ada. Dan untuk pasukan Kedah, situasi mereka ni kita boleh kata ekstrim sikit lah. Kalau mereka nak pi ke peringkat seterusnya dalam game ni, kok mana pun mereka kena menang dengan jumlah jaringan 4 biji ke atas, barulah mereka boleh layak dengan kelebihan jumlah jaringan. Dengar macam susah kan? Memang susah pun. Tak ada benda yang senang dalam dunia ni. So untuk game malam tu, sebenarnya tekanan tu lebih dekat pasukan Kedah berbanding Visakah. Sebab Visakah dah ada advantage yang besar turun dalam game ni. Dan bukan satu kerja yang mudah untuk pasukan Kedah. Untuk first half, start saja game, kita boleh kata dia jadi macam mana yang sepatutnya terjadi untuk pasukan Kedah. Dengan misi untuk cari 4 biji gol, start saja game, kita boleh nampak Kedah terus bermain dengan gameplay yang berintensiti tinggi. Player-player Kedah tak ambil masa lama pun untuk settle down. Mula saja game, mereka terus tunjukkan urgency dalam gameplay mereka untuk cari gol awal. Dan yang aku paling impress sekali, bahagian tengah pasukan Kedah dalam game ni, masalah utama pasukan Kedah dekat bahagian tengah tu, kita boleh kata nampak macam nak settle dah lah kot. Pair dekat bahagian tengah, Sanrawat dengan Desi Marcel tu, kalau first game hari tu, kita nampak macam mereka ni malu-malu lagi tak berapa nak serasi lagi. Tapi masuk game yang kedua dan yang ketiga ni, boleh nampak mereka makin improve chemistry dekat bahagian tengah tu. Gameplay pasukan Kedah waktu first half ni, sebenarnya kita boleh kata lebih kurang sama macam gameplay lawan dengan KFC hari tu. Bukan waktu first half saja, 90 minit game ni kot. Cuma perbezaan yang aku nampak dalam game ni, build up play mereka tu lagi kemas daripada segi passing ataupun ball control. Boleh nampak mereka relax tukar-tukar hantaran sama-sama player dekat bahagian tengah. Dan attacking mereka dekat bahagian sayap dalam game ni pun lebih agresif
Kali ni mereka tak takut-takut dah nak masuk untuk buat attacking. Bukti dia, baru minit ke-9 Kedah dah dapat peluang penalti. Dekat sinilah bagi aku yang mulanya Kedah buat drama, bagi fake hope dekat fan-fan Kedah. Acah-acah nak kalah. Mereka miss penalti, 10 minit lepas tu mereka bolos pula sebiji gol. Tu kalau tak ada kesabaran yang tinggi tu, dah jadi lalang lah. Kalau kita tengok gameplay pasukan Visakah ni, sebenarnya kita boleh kata agak high pressing juga lah. Tapi tak ada lah pressing yang agresif. Sebab bila player Kedah pegang bola, at least akan ada seorang ataupun dua orang player lah yang akan main dekat dengan player tu. Tapi walaupun macam tu, benda tu bukan masalah lah untuk player-player Kedah ni teruskan ball possession mereka. Sebab ni lah yang aku kata tadi, passing dengan ball control tu lagi kemas dalam game ni. Kalau sebelum ni, bila kena high pressing sikit je, terus gameplay mereka jadi terabak lah. Tapi untuk game ni, dia tak jadi macam tu. Attacking pasukan Visakah dalam game ni, mereka lebih banyak kepada break dan counter attack. Dan benda tu lah yang mereka buat yang menyebabkan mereka boleh leading pula 1-0 dalam game ni. Duk trick buat-buat pening siapa nak ambil, tiba-tiba angkat, tengok-tengok gol. Macam aku duk tengok lah YouTube Time ni aku as a fan yang tengok pun rasa macam uish, tension gila amat. Kita dah nak kena cari 4 biji. Balik-balik depa pula yang boleh boost biji. Tapi benda ni lah yang aku puji dan sepatutnya kena bagi kredit lah dekat player-player Kedah. Sebab mental depa ni kuat. Depa tak down. Depa still boleh bertenang dan main dengan gameplay yang sama. Macam aku kata sebelum ni lah, kalau aku sendiri, aku dah balik lama lah buat-buat injet kan. Tak ada lah nak sakit hati. Tambah pula pasukan Visakah, lepas mereka dapat first goal, apa yang aku perasan gameplay mereka ni dah relax-relax lah. Mereka dah tak kalut, dah tak ada high pressing macam awal-awal game tadi. Dan benda tu lagi bagi advantage lah dekat pasukan Kedah. Untuk mereka ni bermaharaja lela orang kata. Kontrol ball dekat tengah padang. Dan hasil dia, sekali lagi, Mahmud Al-Mardi tu tambah akaun jaringan dia dengan pasukan Kedah dalam saingan AFC ni. Second goal dia melalui free kick tu, aku pun tak expect benda tu boleh masuk. Aku ingat kan keeper dah tangkap dah. Rupanya cuih kat belakang. Kualiti yang ada dekat dia tu, kita boleh kata memang layak lah untuk jadi player import. Ni kalau main pun standard Amin Nazari ya. Terkuat pula. Ingatkan lati tadi. Sorry. Sedap member. Untuk second half, kedua-dua pasukan ni masih kekalkan gameplay dan momentum yang sama macam first half tadi. Kedah still pegang ball possession, terutama sekali dekat bahagian tengah. Dan skrip yang sama juga untuk pasukan Kedah. Kemasukan Fayyad tu memang tambah sengat lagi lah dekat bahagian attacking. Dan dia buktikan dengan jaringan yang ketiga untuk pasukan Kedah. Dan aku rasa kita boleh kata setting goal tu pun lebih kurang sama lah macam game dengan KFC hari tu. Lepas gol ketiga pasukan Kedah tu, time ni barulah kita boleh nampak Visakah dah mula kalut. Coach depa pun dah mula substitute 2-3 orang player. Dan time tu barulah kita boleh nampak ada urgency dalam gameplay pasukan Visakah ni untuk cari gol. Iyalah, advantage dah mula nak hilang dah tu. Mau tak kalut. Dan kalau tak silap aku, ada 2-3 peluang juga yang mereka betul-betul dapat masuk dekat kawasan final third pasukan Kedah. Yang mana orang kata boleh buat fan-fan Kedah ni tak senang duduk yang tu apa lagi faham kot. Tapi kredit dekat back 4 pasukan Kedah tak dinafikan. Mereka memang solid gila malam tu. Visakah ni sampai mati akal fikir macam mana nak pecahkan back 4 pasukan Kedah. Bagi aku boleh kekalkan dah kot back 4 ni. Jangan duk kacau dah. Lagi tiba-tiba duk buat nak pergi tukar Mak Vales pula. Yang tu yang nak jam tu. Dalam pasukan Visakah duk rancak atok substitute player, sampaikan buat masuk habis lah attacking player yang ada. Last kali, gol keempat yang ditunggu-tunggu oleh fan Kedah, yang mana akan layakkan pasukan Kedah ke semi-final. Dia main dengan bergaya sampai hat-trick lah Mamat si Mardi tu. Apa lagi mau kan? Malam tu memang malam dia tu baru Mardi. Hampa kena ingat, Mada tak main lagi. Yang paling aku syok dalam game ni, lepas gol keempat tu, Kedah tak main secara defense. Yang tu yang best tu. Depa still main dengan attacking minded. Bagi aku, benda tu dah betul dah Tu cara dia sebenarnya. Kalau depa main secara defense, yang tu lagi bahaya sebenarnya daripada depa main dengan cara attacking. Dan hasil dia, Ronald Ngah boleh buh lagi sebiji dalam game ni. Itulah orang kata the best defending is attacking. Benda tu bagi aku memang shutdown terus
mood player-player Visakah ni. Nasib baik depa ni club daripada Kemboja. Kalau depa ni club daripada Malaysia, aku tak tahulah kena maki macam mana dengan fan kan. Hampa cuba bayangkan, depa turun ke padang dengan advantage yang besar kot. Tengok-tengok habis game, depa kena 5-1. Tak kepening tu. Overall untuk game ni, bagi pasukan Kedah, apa yang aku boleh kata, tahniah sebab berjaya untuk merealisasikan satu impian yang agak sukar lah sebenarnya dalam game ni. Dan ketiga-tiga player yang masuk waktu second transfer window ni memang berbaloi lah. Baik player lokal ataupun import. Masing-masing mainkan peranan penting dekat atas padang. Harap momentum ni janganlah kekal kat AFC saja. Buat balik main kat Liga Super sama. Repair kedudukan kat Liga Super pula. Dan untuk pasukan Visakah, aku rasa mereka terlalu selesa kot. Sebab turun dengan advantage yang besar. Benda tu lah last kali makan diri. Tapi tu apa yang aku rasa je lah. Tak tahulah betul ke tak kan. Tak boleh nak buat rekod nak jadi first club daripada Kemboja yang boleh pi ke semi final. Tak apalah, cuba lagi tahun depan. Man of the match untuk pasukan Kedah, aku pilih Mahmud Al-Mardi dan kawan dia Mada. Tak habis lagi joke Mada. Dia ni lebih kurang macam Ataya lah. Tapi yang beza dia tak overdo. Benda ni lah yang buatkan member-member lain boleh dapat bola. Dan untuk pasukan Visakah, aku pun tak tahu sebenarnya nak pilih siapa. Banyak sangat substitute yang masuk. Mungkin player nombor 7 kot yang bebai tak dapat bola waktu Kedah main short pass. Hampa perasan nak benda tu? So bagi hampa yang menonton ni, apakah komen hampa untuk game ni? Jangan lupa tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan apa? Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Depa mesti herannya. Hai, geng ni dengan Bali United hampa kena. Dan Bali United main dengan kami pun depa kena. Main kami main dengan hampa, kami buat kena. Itulah orang kata, potong tanggona. Gila bang. Aku pun tak percaya. Boleh 5 biji ke malam tu? Ui, benda apa tu? Hang dengar tak? Hang jangan kata tak dengar, aku tibai yang lagi.